Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Ustazah doakan semoga semuanya berada di dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi umur yang panjang untuk kita meneruskan pembelajaran pada hari ini. Murid-murid yang dikasihi sekalian, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom bersama Ustazah kita baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Alhamdulillah, bertemu lagi Ustazah dengan murid-murid semua ya. Hari ini Ustazah akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6 bidang sirah. Tajuk yang akan Ustazah mengajar pada hari ini ialah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siri 1. Murid-murid semua bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 6 muka surat 163, 164, 165 dan 166. Baiklah murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif yang pertama ialah murid dapat menerangkan peristiwa sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Objektif yang kedua pula, murid dapat menjelaskan peristiwa pada hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan objektif yang ketiga, murid dapat menghuraikan reaksi beberapa orang sahabat tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid sekalian, Ustazah teruskan pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siri 1. Ustazah harap murid-murid semua dapat memberikan perhatian dengan baik ya. Murid-murid tahu tak di manakah terletaknya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cuba lihat paparan gambar ini. Ini adalah gambar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terletak di dalam Masjid Nabawi, iaitu di Madinah. Dan ia menjadi tempat yang paling istimewa di tanah suci Madinah. Cuba perhatikan dan baca bersama-sama Ustazah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika beliau hendak berangkat ke Yaman. Wahai Muaz, kemungkinan kamu tidak akan dapat bertemu lagi dengan aku selepas tahun ini. Semoga kamu akan melalui masjidku atau perkuburanku. Riwayat Ahmad. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya mari kita lihat detik terakhir kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca dan fahami bersama-sama. Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melantik Usamah bin Zaid menjadi pemimpin kepada angkatan tentera bagi mempertahankan kesucian agama Islam di Palestin. Setibanya Usamah dan angkatan tenteranya di Al-Jaf, mereka mendapat berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditimpa sakit. Baginda ditimpa sakit pada penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijrah setelah baginda pulang dari menziarahi
tanah perkuburan Baqi'. Baginda ditimpa sakit kepala dan demam yang teruk. Sakit baginda berterusan selama beberapa hari. Apabila keadaan semakin tenat, baginda meminta izin daripada para isteri baginda untuk berada di rumah Aisyah binti Abu Bakar. Baginda dipapah oleh Ali bin Abu Talib dan Al-Fadlu bin Abbas ketika berjalan menuju ke rumah Aisyah. Para sahabat sangat sedih melihat keadaan Rasulullah yang sakit. Baginda tampil berucap di khalayak ramai dan membayangkan bahawa baginda akan wafat tidak lama lagi. Baginda juga meminta para sahabat daripada golongan muhajirin agar berbuat baik dengan orang-orang Ansar. Walaupun baginda sakit, baginda tetap menunaikan solat berjemaah di masjid. Apabila keadaan Nabi semakin lemah, baginda meminta Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam solat menggantikan baginda. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, ketika para sahabat sedang menunaikan solat subuh berjemaah, baginda mengelak tirai pintu rumah Aisyah dan melihat ke arah mereka sambil tersenyum. Perbuatan Nabi disedari oleh orang ramai dan mereka gembira kerana menyangka baginda sudah sihat dan akan menjadi imam. Keadaan baginda semakin tenat. Baginda memanggil anaknya Fatimah, cucu-cucu dan para isteri baginda untuk memberikan pesanan. Baginda meninggalkan pesanan berulang kali kepada umatnya agar memelihara solat. Ketika hampir saat kewafatan Nabi SAW, Abdul Rahman datang bertemu baginda dengan membawa kayu siwak. Baginda memberikan isyarat kepada Aisyah bahawa baginda hendak bersiwak. Pada ketika itu, baginda berada di pangkuan Aisyah. Sejurus kemudian, wafatlah baginda ketika berusia 63 tahun. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, mari kita lihat pula apa reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad SAW ini. Suasana di Madinah diselubungi rasa pilu apabila berita kewafatan Nabi tersebar. Para sahabat sangat sedih dan berduka cita menerima berita kewafatan baginda. Apabila mendengar berita tersebut, Abu Bakar bergegas ke rumah Aisyah dan masuk ke dalamnya tanpa berkata sepatah pun kepada orang ramai. Beliau melihat sendiri jenazah baginda lalu menangis kesedihan atas pemergian Nabi Muhammad SAW yang dikasihinya. Beliau mencium wajah baginda lalu keluar menemui para sahabat dan mengesahkan berita kewafatan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menenangkan Umar yang kelihatan begitu terperanjat dan sukar mempercayai berita kewafatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar berucap kepada kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup. Kemudian beliau membacakan surah Ali Imran ayat ke-144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Maksudnya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, iaitu murtad, maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Beberapa orang sahabat menguruskan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenazah baginda dimandikan dan dikafankan, seterusnya disembahyangkan secara berperingkat oleh kaum muslimin. Akhirnya, baginda dimakamkan di tempat baginda wafat, iaitu di rumah Aisyah. Alhamdulillah, selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siri 1. Nantikan sambungan tajuk yang sama pada siri yang kedua untuk video ustazah yang akan datang. Semoga perkongsian ustazah ini memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi menonton video ustazah ini. Seperti biasa, jangan lupa tahu di bahagian description video ustazah ini, ustazah ada sediakan soalan kuis berbentuk Google Form. Murid-murid bolehlah menjawabnya nanti sebagai latihan pengukuhan. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.